بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas peluang dan izin yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita pada pagi yang berbahagia ini. Maka dapatlah kita menyambung pengajian membaca kitab Fathul Mu'in bi Naqdi Kitabil Arba'in karangan Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran kita insya-Allah taala dengan membaca hadis yang seterusnya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mungkin barulah kali pertama join pengajian ini, ni kitab yang kita baca ni adalah yang bertajuk Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in bi Naqdi Kitabil Arba'in karangan Al-Allamah Sayyidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, di mana kitab Fathul Mu'in ini dikarang untuk mengkritik dan menjelaskan tentang satu lagi kitab yang lain yang bertajuk Al-Arba'in fi Dalail Tauhid karangan seorang ulama juga namanya Imam Al-Harawi. Imam Al-Harawi rahimahullahu taala mengarang satu kitab tajuk dia Al-Arba'in bi Naqdi Al-Arba'in fi Dalail Tauhid, di mana beliau menyenaraikan hadis-hadis berkaitan, apa yang dipanggil sebagai hadis mutasyabihat, hadis-hadis yang samar-samar daripada segi maknanya, hadis-hadis yang seolah-olah zahirnya menisbahkan sifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Harawi senaraikan hadis-hadis tersebut. Lalu pada setiap bab beliau menyatakan bab dalam mengisbat sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, bab mengisbatkan kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Bab mengisbatkan sifat jari bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah Imam Harawi beranggapan bahawa adanya hadis-hadis ini menjadi bukti bahawa Allah Subhanahu wa taala ada sifat-sifat ni, ada sifat kaki, ada sifat jari, ada sifat tangan, ada sifat tu, ada sifat ni. Maka sebagian ulama mengkritik perbuatan Imam Al-Harawi ini di atas tanggapan beliau bahawasanya hadis-hadis ini adalah menjadi bukti bahawa Allah mempunyai sifat-sifat begitu. Maka ulama membuktikan bahawa tanggapan itu salah sama sekali. Beranggapan bahawa Allah itu ada sifat sekian-sekian, sifat makhluk, sifat tangan, sifat kaki, sifat turun, sifat naik, itu semua adalah bercanggah dengan metodologi Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah menyatakan Allah Subhanahu wa taala suci daripada sebarang jenis sifat makhluk, sebarang persamaan dengan makhluk, daripada sebarang penyerupaan daripada makhluk. Konsep tanzih yang dibawa oleh Ahli Sunnah wal Jamaah mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang perkara-perkara yang lemah dan perkara-perkara yang kurang daripada sebarang sifat-sifat makhluk. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sentiasalah mendengar
kan, kita sentiasa mendengar, kita sentiasa membaca, kita mendengar kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa maksud subhanallah? Apakah maksud subhanallah yang kita baca setiap hari dalam sembahyang kita? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa maksud subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan? Subhanallah, maha suci Allah. Allah itu maha suci daripada apa? Daripada apa? Allah suci daripada apa? Maha suci Allah daripada perkara-perkara yang tidak layak baginya. Ya, perkara ini sangat jelas dalam metod Ahli Sunnah wal Jamaah. Barang siapa mempelajari sifat 20 yang disusun oleh ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah daripada dulu sampai sekarang, kita akan mempelajari satu sifat Allah yang berbunyi mukhalafatuhu lil hawadith. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah bercanggah, mukhalafah, bercanggah dengan segala sifat-sifat makhluk yang baharu. Jadi tidak wajarlah apabila seseorang itu menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang hanya ada pada makhluk sahaja. Ya. Sebab itu kita kena berhati-hati apabila kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara zahirnya seolah-olah bahawa Allah Taala ada sifat-sifat makhluk, seumpama jari, seumpama tangan, seumpama mata dan sebagainya. Kena berhati-hati. Supaya jangan kita salah faham. Maka secara tidak langsung terjerumus ke dalam kancah tajsim dan juga tashbih, iaitu menjisimkan Allah. Ya, jangan sampai kita kata Allah ada jisim, Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada tempat. Oh, itu satu kefahaman sesat yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, dan juga tashbih. Tashbih maksudnya apa? Tashbih ni maksudnya serupakan Allah, samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, jadi tujuan kita mempelajari hadis ini untuk kita tengok bagaimana para alim ulama memahami hadis-hadis yang mutasyabihat. Bagaimana para alim ulama yang memahami hadis-hadis mutasyabihat. Baik, kita teruskan dengan membaca muka surat 12. Sahabat-sahabat, kalau ada bukunya di tangan, ni kitab Fathul Mu'in ni, kalau ada bukunya, bolehlah buka muka surat 12. Kalau ada sesiapa yang ingin membelinya, maka boleh berhubung dengan pihak Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang selaku menterjemah dan juga mencetak, menerbitkan buku yang sangat penting dan sangat bagus ini. Ya, boleh berhubung dengan mereka untuk membelinya. Baik, sebelum saya teruskan, sebelum saya nak teruskan, saya nak tanya, suara saya jelas ke? Suara saya jelas tak? Ada tak bunyi bising ke, berdesing ke apa ke? Minggu lepas saya mengajar, setengah jam lepas saya mengajar, diorang bagi tahu, Ustaz, ada bunyi berdesing. Dekat setengah jam lepas saya mengajar, baru orang bagi tahu ada bunyi berdesing katanya, sebab kipas. So kot nak tanya kot ada bunyi lain ke apa ke kan? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustazah. Barakallahu fikum. Baik tuan-tuan, puan-puan pendengar, kalau ada apa-apa soalan, tak faham, boleh terus bertanya pada ruangan komen. Kalau ada apa-apa nak tambah pun boleh tambah, silakan, tiada masalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 12. Kritikan terhadap bab menerangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah syakhsun. Beliau meriwayatkan padanya. Beliau ni maksudnya Imam Harawi yang kita mention namanya tadi. Al-Imamul Harawi meriwayatkan pada bab ini. Bab apa? Bab nak membuktikan bahawa Allah itu adalah syakhsun. Baik. Terima kasih Ustaz Afiq kerana komen. Ada bunyi kipas sikit dia kata. Okey, tak apa. Kita alihkan kipas. Okey. Al-Imam Harawi meriwayatkan dalam satu bab pada kitab beliau itu, satu bab, iaitu bab menerangkan Allah itu syakhsun.
Jadi kita nak tengok, boleh tak kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala adalah syakhsun? Boleh tak? Apa hukum dia? Apa pandangan ulama? Apa maksudnya kalau kita kata Allah itu syakhsun? Kalau syakhsun ni, kalau terjemah dalam bahasa kita, bahasa Melayu senang faham, syakhsun ini maksud dia individu. Boleh tak kita panggil Allah itu sebagai individu? Syakhsun, ya. Beliau, iaitu Imam Harawi, meriwayatkan pada bab ini satu hadis Al-Mughirah yang menerangkan berkenaan kecemburuan Sayyidina Sa'ad bin Ubadah dan sabdaan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ana aghyaru min Sa'din wallahu aghyaru minni wala syakhsa aghyaru min Allah azza wa jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lebih cemburu daripada Sa'ad dan Allah lebih cemburu daripadaku. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sa'ad bin Ubadah. Beliau ini seorang, ada dah kahwin, ada isterinya, dan beliau ni seorang yang sangat cemburu dengan isterinya. Ya, biasa seorang suami pasti wajib merasa cemburu dengan isterinya, dengan erti kata seorang suami takkan suka sewenang-wenangnya isterinya itu dilihat oleh orang lelaki lain. Isterinya itu dilihat oleh lelaki lain, isteri itu dijadikan bahan bincangan lelaki lain. Mungkin sampai tahap setengah orang lelaki tak suka pun isterinya berbincang ataupun berborak, bersembang dengan lelaki lain. Seorang suami pasti tidak akan suka kalau isterinya bermesra-mesra dengan seorang lelaki lain yang tidak ada kaitan dengannya. Ini perasaan cemburu. Bila dilihat isteri dia tu borak-borak dengan kawan-kawan lama dia sebagai contoh, ada rasa cemburu. Ada rasa cemburu yang timbul daripada sifat kasih sayang. Kalau suami itu tak kasih kepada isteri, dia tak akan kisah isteri itu nak cakap dengan siapa, nak duduk dengan siapa tu pula. Tapi seorang suami yang kasih kepada isterinya, dia akan ada perasaan cemburu dengan erti kata dia tidak rela melihat isterinya itu bermesra-mesra dengan orang lain, ataupun isteri tersebut mementingkan orang lain lebih daripada suaminya. Itu kan. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, dalam beberapa keadaan beliau sangat merasa cemburu dengan isterinya, sampai tahap mungkin dia tak bagi isterinya keluar daripada rumah supaya tak dilihat oleh mana-mana lelaki yang lain dan sebagainya. Dan perasaan cemburu seperti ini adalah normal untuk lelaki dan juga perempuan. Seorang isteri yang tidak redha melihat suaminya menjalinkan hubungan dengan perempuan lain. Begitu juga seorang suami yang tidak rela melihat isterinya bermesra-mesra dengan lelaki yang lain. Itu perkara biasa. Tapi perasaan cemburu itu pun perlulah dikawal supaya jangan jatuh pada tempat yang tidak selayaknya. Ada kalanya orang cemburu tak kena tempat. Selalu orang cemburu tak kena tempat. Biasanya orang perempuan cemburu tak kena tempat. Dia tak faham. Ada kalanya lah. Okey, kita bukan nak cerita pasal bab cemburu antara lelaki perempuan ni. Kalau nak cerita dia jadi panjang lebar kan. Ceritanya adalah seorang sahabat Nabi yang memang sangat memiliki rasa cemburu dengan isterinya. Maka Nabi SAW menyatakan, saya ni lebih cemburu daripada Sa'ad. Seolah-olah Nabi SAW bersabda, saya ni lebih sayang kepada isteri-isteri aku ini daripada Sa'ad. Dan aku lagi suka, aku lagi cemburu dengan isteri-isteri aku. Maksudnya aku tidak redha isteri aku melihat lelaki lain, ataupun dilihat lelaki lain, ataupun bersembang dengan lelaki lain. Dan kata Nabi SAW, dan Allah lebih cemburu daripadaku. Wah, sudah. Apa maksud Allah cemburu dengan hamba-hambanya, tuan-tuan dan puan-puan? Apa maksud Allah cemburu dengan hamba-hambanya? Maksud Allah cemburu dengan hamba-hambanya ini, maksud dia adalah, ini nak faham molek-molek ni. Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka sekiranya hambanya itu bergantung harap
bergantung harap kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cemburu dengan hamba-hambanya dengan erti kata, maksudnya Allah yang menciptakan hamba tersebut, Allah yang memberi rezeki kepada hamba tersebut, Allah yang memberikan segala nikmat kepada hamba tersebut, Allah yang memberi hamba itu makan dan minum, Allah yang memberi hamba itu kesihatan yang baik, Allah yang menyelamatkan dia daripada segala bala bencana, malapetaka, wabak, penyakit, Allah yang selamatkan dia. Dan setelah itu semua, tiba-tiba hamba tersebut tidak melaksanakan sesuatu yang Allah suruh dia buat. Agak-agaklah. Kan? Ini dia. Bila Allah Subhanahu wa taala dah limpahkan kebaikan kepada seorang hamba, tetapi hamba tersebut tidak hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Bila Allah Subhanahu wa taala dah limpahkan semua kebaikan kepada seorang hamba, tiba-tiba hamba itu masih membuat maksiat, masih melanggar batasan daripada yang ditentukan oleh Allah, maka pastilah Allah akan kata, hamba aku ni, aku dah buat baik kat dia dah. Aku dah limpahkan segala jenis nikmat untuk dia dah. Aku dah jaga dia daripada malapetaka. Aku dah bagi dia rezeki, tapi macam mana dia ni masih melanggar batasan aku lagi? Tidakkah dia sedar? Aku yang bagi dia semua, tapi dia masih langgar batasan. Allah kata jangan buat, dia pergi buat. Allah kata suruh buat, dia tak nak buat. Maka ada perasaan cemburu dalam, akan ada perasaan cemburu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala cemburu tengok hamba ni. Aku punyalah sayang dekat hamba aku ni. Aku punyalah sayang kepada hamba aku ni. Aku bagi dia semua rezeki, aku bagi dia semua nikmat. Tapi hamba aku ni tetap menderhaka kepadaku. Hamba aku ni tetap melanggar larangan dan juga batasan yang telah aku tentukan. Maka ini namanya sifat cemburu di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu maksud dia Allah Subhanahu wa taala merasa tidak selayaklah seorang hamba ni, seorang hamba yang hina, yang lemah, yang tidak mempunyai sebarang kekuatan, tapi dia duk buat maksiat kepada Tuhan. Dia duk buat maksiat kepada Tuhan, dia duk melanggar batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah. Maka maksudnya adalah Allah lebih cemburu melihat hamba-hambanya tidak mentaati perintahnya, melebihi kecemburuan seorang suami kepada isterinya. Allah sayang kepada hamba tersebut, dan Allah nak hamba tersebut hidup seperti yang Allah nak suruh dia hidup. Allah Subhanahu wa taala ingin hamba tersebut ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nak hamba tersebut apabila dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu terus meninggalkan perkara tersebut. Ini maksudnya perasaan cemburu, ya. Allah Taala cemburu tengok hamba-hambanya. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, para ulama kata apa? Para ulama kata, kalau kamu nak minta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama membuat satu syair, satu syair yang berbunyi, manusia itu marah kalau kamu selalu minta dekat manusia. Macam kita duk minta tolong dekat kawan. Hari ni minta tolong, besok minta tolong, lusa minta tolong lagi, 2 hari lagi minta, setiap hari dia minta tolong, nak pinjam duit, nak buat tu apa semua. Marah tak dia? Mesti dia akan marah. Hari pertama dia tak kisah, dia nak tolong kita. Besok minta tolong lagi. Okeylah, tak apalah. Hari kedua tolong lagi. Lusa minta tolong lagi. Tulak minta tolong lagi. Dia pun rasa dah tension dah fed up dah. Mamat ni setiap hari dia minta tolong kat aku ni buat apa? Setiap hari dia nak minta pinjam duit ni buat apa? Kan? Jadi manusia ni dia akan fed up bila seseorang itu minta kepada dia sentiasa. Maka dalam syair bahasa Arab, ulama kata, sesungguhnya manusia itu akan marah apabila kamu sering meminta kepada dia. Betul lah kan? Kita faham tu. Manusia akan marah bila kita selalu minta dekat dia, minta tolong ke, minta apa ke. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan marah sekiranya kamu tidak minta kepada dia. Manusia akan marah bila kamu selalu minta tolong ke dia. Tapi Allah akan marah kalau kamu tak minta tolong ke dia.
Kerana apa? Kerana Allah akan merasa cemburu. Aku ni Tuhan, tapi hamba aku pergi minta tolong dekat orang lain. Hamba aku tak nak minta tolong dengan aku. Tu. Tapi hamba tu pergi minta tolong sana, pergi minta tolong sini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala selaku yang menciptakan hamba tersebut dan memberikan rezeki kepada hamba tersebut, sebab Tuhan yang mentakdirkan baik buruk untuk hamba tersebut. Kenapa hamba tu tak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini maksudnya perasaan cemburu. Ya, manusia akan marah kalau kita sering minta ke dia. Tapi Allah akan marah kalau kita tidak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah marah? Allah marah sebab cemburu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu Allah itu adalah pemberi segala nikmat. Allah itu menghalang segala mudarat. Allah itu mentakdirkan baik dan buruk. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang menahan rezeki. Justru seorang hamba nak mintalah kepada Allah. Ini juga jelas Nabi SAW telah ingatkan kepada umatnya, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong, maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabi SAW, apabila kamu ingin meminta tolong, maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat maha pemurah, yang maha mengasihi hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat maha lembut dengan hamba-hambanya. Pastilah Allah Subhanahu Wa Taala merasa cemburu kalau hambanya itu tidak pernah angkat tangan minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastilah Allah akan merasa cemburu sekiranya hamba tersebut tidak minta kepada dirinya, tapi dia minta dekat semua orang lain. Dekat semua orang lain dia pergi minta tolong, tapi dengan Allah dia tak nak minta tolong, maka Allah akan merasa cemburu. Ini saya nak cerita apa maksud cemburu Allah kepada hamba-hambanya. Agak-agak boleh faham tak tuan? Apa maksud sabdaan Nabi SAW? Allah lebih cemburu daripada kata Nabi. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya, dan Allah nak hamba-hambanya itu bergantung harap pada dirinya. Itu maksudnya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka hamba tersebut meminta atau bergantung harap sesama makhluk yang sama-sama tak ada kuasa. Baik ya. Saya harap maksud dia faham lah ya. Semoga maksud dia faham tuan-tuan ya. Allah lebih cemburu daripada kata Nabi SAW. Kemudian dalam hadis ini juga Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun, wala syakhsa, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayatkan secara muallaq dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi hadis ni hadis yang sahih sebab ada dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini diriwayatkan secara muallaq. Tuan-tuan, apa maksud hadis muallaq? Hadis muallaq ni, muallaq ni satu istilah dalam ilmu hadis. Jadi kalau sesiapa belajar ilmu mustalah hadis, dia akan jumpalah hadis muallaq. Hadis muallaq ni maksudnya seorang ulama dia akan meriwayatkan hadis tersebut tanpa sanad yang terawal itu. Contohnya Imam Bukhari akan terus riwayat daripada sahabat. Imam Bukhari pernah ke bertemu dengan sahabat Nabi? Of course tak pernah bertemu. Imam Bukhari belakang lagi, sahabat depan lagi. Imam Bukhari sama sekali tidak pernah bertemu dengan para sahabat. Begitu juga tak pernah bertemu dengan para tabi'in. Tapi apabila Imam Bukhari terus riwayat daripada sahabat, padahal kita tahu Imam Bukhari tak pernah bertemu dengan sahabat, maka ini dipanggil hadis muallaq. Maksudnya Imam Bukhari sengaja tak nak mention sanad dia yang terawal. Imam Bukhari sengaja tak nak sebut, dia riwayat ni daripada guru dia daripada guru dia, guru dia daripada guru dia, guru dia daripada sahabat sampai Nabi. Jadi Imam Bukhari tak nak bagi sanad yang panjang lebar tu. Sengaja Imam Bukhari kasih potong sanad tu, terus riwayat daripada sahabat. Ini namanya hadis muallaq. Jangan risau, perbuatan ini tidak memberi apa-apa kesan dalam periwayatan hadis.
Kerana semua orang tahu Imam Al-Bukhari adalah tidak pernah bertemu dengan sahabat. Jadi cara periwayatan satu hadis tu secara muallaq ni maksudnya digugurkan sanad tu daripada awal sanad sampai pertengahan sanad. Baik ya. InsyaAllah itu hadis muallaq namanya. Jadi Imam Al-Bukhari riwayat hadis yang kita baca tadi dalam Sahih Bukhari tapi dalam bentuk muallaq. Okey. Tuan-tuan boleh juga baca footnote ke bawah tu ya. Hadis muallaq tu maksudnya footnote ke bawah tu hadis yang dihazafkan daripada awal sanadnya seorang perawi. Hadis yang dihazafkan daripada awal sanadnya seorang perawi atau lebih atau dihazafkan ke semua sanadnya. Itu namanya hadis muallaq. Baik. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari riwayat secara muallaq daripada Ubaidullah bin Amr daripada Abdul Malik radhiyallahu anhu menyatakan la syakhsa aghyaru minallah, tidak ada seorang pun, maksudnya seorang individu pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi satu hadis, satu riwayat kata wala syakhsa aghyaru minallah. Ya, la syakhsa aghyaru minallah. Baik. Pada muka surat 13 didatangkan pula satu riwayat yang lain. Wallahu aghyaru minni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu daripada aku. Wala ahadda ahabbu ilaihi al-'udhra min Allah, dan tidak ada seorang pun yang lebih suka menerima permohonan maaf daripada Allah. Maksudnya hadis ini diriwayatkan dengan beberapa riwayat yang berbeza. Ya, maksudnya hadis ini diriwayatkan dengan beberapa riwayat yang berbeza. Perbezaan riwayat di sini membuktikan bahawa adanya tasarruf, iaitu pengubahsuaian daripada perawi-perawi pada lafaz hadis ini. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu hadis, di dalam periwayatan ilmu hadis ada satu konsep namanya riwayat bil makna. Riwayat dengan maknanya sahaja. Riwayat dengan maknanya macam ni. Kan? Riwayat bil makna macam ni. Contoh saya nak bagi tahu contohnya. Seorang guru dalam kelas bagi tahu anak muridnya. Kata besok cuti. Seorang guru bagi tahu anak dia besok cuti. Seorang guru bagi tahu anak-anak muridnya bahawa besok cuti. Jadi anak-anak murid ni pun balik rumah. Seorang daripada anak murid bagi tahu mak dia. Mak, cikgu kata besok tak ada sekolah. Sekolah tak ada. Anak murid yang kedua balik rumah, dia kata dekat mak dia, mak, cikgu kata besok tak payah datang sekolah. Anak murid yang ketiga balik rumah bagi tahu mak dia, mak, guru kata besok sekolah tak buka. Tak payah datang sekolah. Macam itulah. Maksudnya setiap seorang anak murid dia akan bagi tahu khabar itu kepada mak mereka itu dengan ayat yang berlainan. Seorang kata besok tak ada sekolah. Seorang lagi kata besok cikgu kata tak payah datang sekolah. Tak ada sekolah lain, tak payah datang sekolah lain. Seorang lagi kata cikgu kata besok boleh tidur kat rumah. Besok boleh tidur kat rumah. Ni tak payah pergi sekolah lah. Boleh tidur kat rumah. Seorang anak murid lain pula kata ni. Tiba-tiba dia kata cikgu cakap besok jangan datang sekolah. Jangan datang sekolah. Tak payah pergi sekolah, jangan datang sekolah, boleh tidur kat rumah. Sekolah tutup. Semua itu betul tak apa tepat dengan apa yang cikgu tu cakap? Tepat kan? Maksud dia satu je, cuti. Cikgu tu bagi tahu anak murid besok cuti. Anak murid balik rumah, mereka sampaikan berita itu dengan ayat yang berbeza. Tak payah pergi sekolah. Cikgu kata jangan datang sekolah. Cikgu kata boleh tidur di rumah. Semua maksud itu memberi makna yang sama.
iaitu besok cuti, kan? Maka sistem macam ni tuan-tuan dan puan-puan diamalkan juga dalam ilmu hadis. Sebahagian kecil hadis diriwayatkan secara makna. Bila Nabi SAW sampaikan satu hadis kepada sahabat, sahabat dengar hadis tu. Dan ada kalanya bila mereka nak sampaikan kepada anak murid mereka, mereka akan sampaikan hadis itu dengan makna yang tepat, tapi dengan lafaz, dengan ayat yang berbeza. Dan anak murid sahabat itu namanya tabi'in contohnya. Tabi'in ni, bila dia pula nak sampaikan hadis tu kepada tabi'in, dia akan menggunakan lafaz ataupun ayat yang berbeza, tapi makna tetap sama. Makna tak lari. Makna itu bertepatan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tapi ayatnya berbeza-beza. Ayatnya tidak sama. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang kita baca tadi, yang maksudnya tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah, ini hadis yang diriwayatkan secara makna. Apa buktinya? Sebab seorang riwayat hadis tu dalam bentuk macam ni. Yang kedua, riwayat pula hadis tu dalam bentuk yang berlainan pula. Yang ketiga, riwayat hadis tu dalam bentuk yang lain pula. Dan lama-lama lain-lain version dah situ kan, kat situ. Ada versi pertama, ada versi kedua, ada versi ketiga. Ya. Versi yang berbeza-beza. Jadi hadis yang diriwayatkan secara bil makna ini tuan-tuan dan puan-puan, tidak boleh dijadikan sebagai hujah di dalam ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Kerana apa tuan-tuan? Kerana lafaz asal, kalimat asal yang keluar daripada mulut baginda Nabi SAW itu tidak lagi sama dah. Okey. Contoh. Bila seorang anak murid pergi dekat mak, dia kata, "Mak, guru kata besok tak payah datang sekolah." Ayat tak payah datang sekolah, itu ke yang diungkapkan oleh guru tu dalam kelas tadi? Guru kata cuti. C-U-T-I, cuti. C-U-T-I-T, cuti. Tu cikgu cakap cuti. Tapi anak murid bila balik dia kata, besok tak payah pergi sekolah. Sama tak? Daripada sudut lafaznya sama tak? Lafaznya tak sama. Cuti, besok tak payah pergi sekolah. Lafaznya tak sama. Tapi daripada segi makna sama tak? Makna sama. Okey? Macam itulah dalam hadis Nabi SAW, ada kalanya yang diucapkan, yang keluar daripada mulut Nabi, satu. Tapi bila diriwayatkan oleh sahabat ataupun tabi'in ataupun tabi'in, lafaz itu akan berubah, tapi maknanya masih kekal sama. Maka hadis seumpama ini tidak boleh dijadikan sebagai hujah dan sandaran di dalam ilmu akidah. Kerana apa? Kerana lafaz yang keluar daripada mulut Nabi itu dah berubah, dah otak, dah edit dah. Faham ya? Makna walaupun sama, makna memang tepat, makna memang sama, tak berubah, tapi lafaz itu dah berubah. Maka hadis yang telah berubah lafaznya, walaupun maknanya masih sama, maka hadis ini tidak boleh dijadikan hujah dan sandaran dalam ilmu tauhid ataupun dalam permasalahan akidah. Justru tak bolehlah kita nak kata Allah itu adalah syakhsun. Macam kita cakap tadi kan, walaupun dalam hadis Nabi SAW, hadis pertama, wala syakhsa, tak ada seseorang individu yang lebih cemburu, wala syakhsa aghyaru minallah, tak ada seorang individu yang lebih cemburu. Tapi dalam riwayat yang lain pula menyatakan, wallahu aghyaru minni, Allah lebih cemburu. Beza tak? Allah lebih cemburu. So, satu riwayat. Satu lagi riwayat kata wala syakhsa. Dalam satu riwayat ada syakhs, dalam riwayat kedua tak ada syakhs.
Maka ini dijadikan sebagai bukti bahawa hadis ini diriwayatkan secara makna, bukan secara lafaz. Maka hadis seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dan hujah dalam bab akidah ataupun bab tauhid. Maka berkatalah Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, sesungguhnya Al-Imam Ibnu Battal, Imam Ibnu Battal adalah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, seorang muhaddis daripada kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, di mana Imam Ibnu Battal ini mempunyai satu kitab syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Imam Ibnu Battal ada mempunyai kitab syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Dari dalam kitab syarah kepada Sahih Bukhari ini, Imam Ibnu Battal telah menjelaskan, telah sepakat umat Islam, kata Imam Ibnu Battal telah sepakat umat Islam bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifatkan dengan syakhsun. Kerana apa? Kerana tidak ada riwayat yang tauqif berkenaannya. Ni ulama ahli sunnah wal jamaah ni yang mensyarahkan Sahih Bukhari menyatakan tak boleh menyatakan Allah itu syakhsun. Okey. Sekarang ni kita nak tahu apa hal kecoh sangat tak boleh cakap Allah itu syakhsun. Kenapa tak boleh kata Allah itu al-syakhs? Kenapa tak boleh menyatakan Allah itu syakhsun? Maka di sini didatangkan penjelasannya. Kerana al-syakhsu itu ialah, apa maksud syakhsun? Susuk tubuh yang gelap, sama ada manusia ataupun haiwan, yang boleh dilihat daripada jauh. Syakhsun ni maksudnya benda yang kita boleh nampak dia. Dia ada badan, dia ada jisim, dia ada rupa, dia ada warna, ada cerah, ada hitam. Maksudnya benda yang boleh kita gambarkan, boleh yang kita nampak dengan mata, boleh kita tengok dengan mata. Itulah namanya syakhsun. Apa itu syakhsun? Iaitu susuk tubuh yang gelap, sama ada manusia ataupun haiwan, yang boleh dilihat daripada jauh. Ni kalau kita tengok daripada jauh tu, kita nampak benda tu ada, sebab dia ada bentuk, dia ada rupa. Maka itu dinamanya syakhsun. Jadi mana boleh kita nak letakkan kalimah syakhsun itu pada Allah? Kerana bila kita letak syakhsun ni kepada Allah, kita anggap Allah itu adalah syakhsun, maka secara tidak langsung maknanya Allah itu boleh dilihat. Allah ada rupa, Allah ada bentuk, Allah ada jisim. Ini yang kita kata tak boleh. Sebab tu ulama tak bagi untuk menyatakan Allah itu adalah syakhsun. Okey. Kemudian dalam bahasa Arab, kalimat al-syakhsu tidak diitlakkan melainkan kepada makna jisim. Ini. Ini ilmu bahasa Arab. Maksudnya dalam bahasa Arab, al-syakhsu ini hanya untuk yang ada jisim sahaja. Mana-mana yang ada jisim, maka ianya dipanggil sebagai syakhsun. Faham tuan-tuan dan puan-puan ya? Masya Allah, tabarakallah. Di sini ada penjelasan yang panjang lebar. Kita cuba singkatkan. Ya, insya-Allah. Kemudian Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menyatakan pula, aku sangat pelik dengan pengarang kitab ni, iaitu kitab ni Imam Harawi yang kita cakap tadi. Ya, Said Abdullah Al-Ghumari menyatakan, aku sangat pelik dengan Imam Harawi yang sibuk untuk menisbahkan kepada Allah syakhs. Imam Harawi ini macam terlalu bersemangat sangat, beria-ria sangat nak menyatakan Allah ini sebenarnya syakhsun. Dia nak nisbahkan kepada Allah sifat syakhsun, maksudnya sifat jisim. Dan beria sangat nak menisbahkan kepada Allah jari kelingking. Apa cerita jari kelingking ni tuan-tuan? Ini kita dah sampaikan pada 2 kelas yang terlepas. Minggu lepas ke 2 minggu lepas kita dah cerita apa maksudnya. Apa maksudnya? Maksudnya Imam Harawi juga menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala ada jari kelingking. Dan beria sangat Imam Harawi ini juga menisbahkan kepada Allah hujung jari. Hujung jari pula.
Ya, Imam Harawi datangkan riwayat-riwayat hadis-hadis untuk membuktikan Allah itu ada jari kelingking, Allah itu ada hujung jari. Allah Subhanahu Wa Taala adalah syakhsun, sedangkan perkara-perkara tersebut tidak sesekali menunjukkan kepada sifat kesempurnaan dan pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin yang sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya, kalau beria sangat nak kata Allah itu ada jari, adakah menisbahkan jari kepada Allah ini menunjukkan Allah itu hebat, Allah itu sempurna, Allah itu maha agung? Tak ada. Sebab sifat jari ini sifat manusia yang tidak membawa apa-apa kelebihan. Jadi kalau seseorang beranggapan Allah ada jari ke, Allah tak ada jari ke, tidak memberi kesan pada sifat keagungan dan kebesaran Allah. Dah tu kenapa sibuk sangat nak kata Allah itu ada jari? Ataupun orang yang beranggapan Allah itu adalah syakhsun, ada jisim, ada badan apa semua. Adakah dengan menyatakan Allah itu syakhsun, itu menampakkan keagungan kebesaran Allah? Tidak sama sekali tuan-tuan. Jadi sifat-sifat yang disifatkan oleh Imam Al-Harawi ini kepada Allah bukan sifat-sifat kemuliaan dan keagungan. Sedangkan kalau kita dalam sembahyang, kita cakap apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa maksud Alhamdulillah? Segala sifat-sifat yang agung, yang mulia, yang terpuji itu bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap hari berpuluh kali kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maksud Alhamdulillah Rabbil Alamin? Segala sifat-sifat ketinggian, sifat-sifat keagungan, sifat-sifat kepujian itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak nisbahkan segala sifat-sifat yang agung, yang besar, yang terpuji kepada Allah. Tapi kita tengok di sini, ya, sebahagian orang sangat beria nak sifatkan satu sifat yang bukan sifat kemuliaan. Jari lah, mata lah, kaki lah, tangan lah. Adakah itu adalah sifat kemuliaan? Tidak. Dah tu kenapa beria sangat nak nisbahkan benda tu pada Tuhan? Kita dah baca Alhamdulillah, kita dah nisbahkan segala sifat yang agung, yang mulia kepada Allah. Dah tu sifat yang tak ada kena mengena dengan kemuliaan tu tak perlulah. Macam tu lah kepahamannya. Jadi Syed Abdullah Al-Ghumari kata aku pelik betul tengok pengarang kitab ni yang sibuk untuk menisbahkan sifat-sifat bagi Allah, sedangkan sifat-sifat tersebut tidak sesekali menunjukkan kepada sifat kesempurnaan dan kepujian bagi Allah. Sesungguhnya hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala nama-nama dan sifat-sifat yang terpuji. Inilah tuan-tuan dan puan-puan tauhid kita. Inilah tuan-tuan akidah kita, pegangan kita, sandaran kita, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang paling agung, yang paling terpuji, yang paling mulia. Perkara-perkara yang dinyatakan oleh pengarang, iaitu Imam Harawi ini, hanya layak bagi makhluk. Adakah ini merupakan tauhid yang dijadikan hujah oleh pengarang dalam menetapkan sesuatu kepada Allah? Maha suci Allah daripada perkara tersebut. Jika diandaikan lafaz syakhs sabit bagi Allah, maka hadis tersebut bukanlah menunjukkan bahawa ia merupakan sifat bagi Allah. Maksud dia tuan-tuan dan puan-puan, yang penting, ya, yang penting Syed Abdullah Ghumari kata tak payah nak beria sangat nak nisbahkan satu sifat bagi Allah, sedangkan sifat itu tidak menzahirkan kesempurnaan keagungan bagi Allah. Maka kita sifatkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala segala sifat yang agung, segala sifat yang mulia, segala sifat yang terpuji. Itulah maksud Alhamdulillah yang kita dah baca daripada pagi sampai malam setiap hari. Okey ya? Baik.
Kita baca muka surat 14. Sikit je lagi tuan-tuan dan puan, 5-10 minit lagi selesai insya-Allah. Di sini disebut telah berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar juga merupakan seorang ulama yang telah mengarang kitab tentang syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi memandangkan hadis tadi ada dalam Sahih Bukhari, ada hadis itu dalam Sahih Al-Bukhari, maka mereka mensyarahkan hadis tersebut. Dan ketika mereka mensyarahkan hadis tersebut, mereka menghuraikan hadis itu mengikut kacamata Ahli Sunnah wal Jamaah. Tadi kita sebut pandangan Imam Ibnu Battal yang merupakan salah seorang syarah kepada Sahih Bukhari juga. Sekarang kita nak baca pandangan Imam Ibnu Hajar Asqalani yang merupakan seorang yang juga telah mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Imam Ibnu Hajar telah menyatakan, dan inilah yang mu'tamad, iaitu apa? Imam Ibnu Furak, maksudnya Ibnu Hajar menukilkan daripada Ibnu Furak, menyatakan terdapat beberapa sebab yang menghalang untuk kita menerima lafaz syakhsun itu. Maksudnya ada beberapa masalah kita tak boleh terima kalimat syakhsun itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa halangan yang menyebabkan kita tidak boleh sama sekali menerima syakhsun itu sebagai sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, halangan pertama, sesungguhnya lafaz itu tidak sabit daripada jalan sama'. Tidak sabit daripada jalan sama'. Maksudnya tidak didengari terus daripada Nabi SAW. Maksudnya apa? Maksudnya kan kita cakap tadi, riwayat tadi itu kan telah diubah suai. Riwayat tadi itu telah diedit, telah dialter. Maka riwayat tadi yang menyatakan Allah itu syakhsun apa semua itu riwayat yang tidak kekal pada lafaz aslinya. Kita tak tahu betul ke Nabi ada sebut syakhsun tu. Boleh jadi Nabi tak sebut syakhsun, tapi sahabat ataupun tabi'in ataupun perawi yang tambah kalimat syakhsun. Seperti mengikut konsep riwayat bil makna itu. Ya. Tu. Jadi pertama, riwayat yang menyatakan Allah itu syakhsun itu tidak berada di atas jalan sama', maksudnya tidak kekal pada lafaz aslinya seperti mana yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini telah berubah daripada segi lafaz. Yang kedua, halangan kedua, berkata Imam Ibnu Furak, ijma' telah menolak perkara tersebut. Ijma' ulama bahawasanya Allah tak boleh disebut sebagai syakhsun. Masalah nombor dua, tak boleh nak terima bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu dipanggil sebagai syakhsun. Masalah ketiga pula, halangan ketiga, makna syakhsun itu sendiri adalah jisim yang terdiri daripada beberapa elemen dan juga bentuk. Maknanya kalau seseorang itu beranggapan bahawa Allah itu syakhsun, sedangkan syakhsun itu adalah jisim yang ada elemen, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada perut, ada dada. Itulah maksudnya syakhsun. Jadi kita, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baca dan kita cuba huraikan, kita boleh faham sendirilah, boleh atau tidak menganggap Allah itu sebagai syakhsun. Layak tak Allah Subhanahu Wa Taala dianggap sebagai syakhsun? Maka jawapannya adalah tidak sama sekali. Dan kita faham juga, tuan-tuan dan puan-puan, dengan pembelajaran kita pada kali ini, satu-satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh terus kita ambil, terus kita pakai, terus kita pegang. Tetapi mesti kena cek dulu, apakah pandangan ulama terhadap hadis itu? Apakah komen para ulama tentang hadis tersebut? Lepas tu baru kita boleh pegang dengan hadis tu. Jangan kita jumpa satu hadis terus kita kata, okeylah aku ambil hadis ni aku pakai terus. Sabar dulu, kena belajar, kena cek kitab, kena tengok apakah ulasan para alim ulama terhadap hadis tu, baru kita akan faham.
Jangan kita ambil satu hadis tu kita terus pakai, kemudian kita tergelincir daripada kepahaman yang sebenar. Seperti yang kita baca tadi, kita tengok ada satu hadis, la syakhsa aghyaru min Allah. Tidak ada syakhsun, tidak ada individu yang lebih cemburu daripada Allah. Kita pun kata, oh kalau macam tu Allah itu individu, Allah itu adalah syakhsun. Sekali kita belajar kitab ini, baru kita tahu rupanya hadis ini tak boleh dijadikan sandaran untuk menyatakan Allah itu syakhsun. Bila kita belajar, baru kita tahu ulama telah berijma' bahawa Allah tidak boleh disebut sebagai syakhsun. Baru kita faham rupanya syakhsun tu maksudnya jisim yang ada part-part dia tu. Jadi tak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pesanan untuk saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, bila bertemu dengan hadis sama juga dengan ayat Al-Quran, maka rujuklah terlebih dahulu. Rujuk dulu kepada para alim ulama, tanya dulu apa maksud dia ni, apa maksud ayat-ayat ni, apa maksud hadis-hadis ni. Boleh tak dia pakai hadis ni, macam mana nak beramal dengan hadis ni, kena belajar, kena tahu pandangan alim ulama pada ayat Quran dan juga hadis tersebut. Jangan kita tengok, kita baca terus kita ambil, kerana bukan semua ayat Quran dan hadis itu boleh dipegang pada zahirnya. Bukan semua ayat Al-Quran dan juga hadis itu boleh dipegang secara zahirnya, tetapi ada kalanya ia memiliki makna-makna yang lebih terperinci, yang lebih tersurat dan juga tersirat, yang hanya diketahui oleh para ulama dan orang-orang yang mengkaji hadis tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, perkongsian kita pada hari ini berhenti di sini. Ini sahaja yang saya ingin sampaikan. Jadi sebelum nak berhenti, nak tanya, kod-kod ada apa-apa sebarang soalan nak ditanya, silakan. Kalau tak ada soalan, maka kita akan berhenti di sini insya-Allah taala. Baik, alhamdulillah, memandangkan tiada soalan, insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita untuk terus membaca dan mempelajari kitab ini, supaya kita mampu faham metodologi para ulama untuk memahamkan hadis-hadis mutasyabihat, insya-Allah. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita pada pagi ini, yang setia mendengar. Semoga ada manfaat yang kita dapat insya-Allah taala. Baik, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.